Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan. Dan setengah daripada barang yang mustahil pada zat Allah Ta'ala itu 20 sifat. Maka telah engkau ketahui bahawasanya keadaan segala yang mustahil 20. Lawan bagi wajib 20 itu sekaliannya sifat yang diperbuatkan atas qaul yang berkata dengan sabit ahwal, yang diperbuatkan dia atas qaul yang berkata dengan bahawasanya segala sesuatu itu atas 4 bahagi. Pertamanya segala maujud yang sah dipandang akan dia dengan mata kepala, dan keduanya segala makdumat yang tiada boleh ditakdirkan dia sekali-kali, dan ketiganya ahwal yang wasitah antara ada dan tiada, dan keempatnya umur i'tibariyah yang tahqiq pada dirinya hanyalah sabit dalam zihin segala orang yang berakal jua, bukan diperbuatkan dia atas yang berkata dengan bahawasanya segala sesuatu itu 3. Bahagian pertama maujud, dan keduanya makdumat, ketiganya umur i'tibariyah seperti barang yang terdahulu kenyataannya. Wahia adadul 20 al-ula. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belah ihsan daripada dia semata, masih beri peluang pada kita berada atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah, dialah yang menghidup dan mematikan kita, dan dia masih hidupkan kita. Alhamdulillah. Dia beri kita nikmat Islam melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Dia beri kita kemudahan untuk taat, jauhkan kita pada maksiat, dan dia beri kita gigih teguh untuk memelihara syariat. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan, keseronokan, kecintaan, kehalobaan yang berterusan berada dalam majlis yang penuh kemuliaan untuk terus kita belajar mengenal Tuhan dengan mengisbatkan apa yang sepatutnya daripada sifat kesempurnaan dan menafikan apa daripada sifat kekurangan. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita. Dengan itu melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang kita duduk dalam musim orang duk berselawat, duk meraihkan bulan kelahiran, hari kelahiran, tarikh kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut zahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zahir nur yang menghilangkan segala zulumat yang ada atas muka bumi ini. Alhamdulillah, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Syukur diberi pada kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa, kesempatan berada dalam majlis yang mulia, dan kita nak insya-Allah manfaatkan pertemuan malam ini meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Kata musannif, wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala 20 sifatan. Kita nak sambung ni, nak masuk pula lawan daripada apa yang telah kita bicara lepas,
yang terdekat kita baru selesaikan sifat ma'nawiyah, dan kita bicara ni atas sabit sifat ma'nawiyah, ada kaunuhu tu di atas qaul Abu Mansur Maturidi yang mensabitkan kaun tu atas bilangan dia asing daripada sifat ma'ani, dan di atas kita ambil pendapat yang mensabitkan ahwal. Itu antara yang kita bincang yang terdekat lah. Jadi kita nak sambung ni setelah selesai kan 20 itu, dia kata wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala 20 sifatan. Dan setengah dengan mana sebahagian daripada barang yang mustahil, maksud barang ni sifat yang mustahil pada zat Allah Ta'ala itu 20 sifat. Dan 20 ni lawan daripada 20 yang telah kita bicara. Kaedah kita belajar akidah ni, setelah kita kenal hak wajib, tak dapat tidak dia kena kenal hak mustahil. Pasal dia adalah kaedah akliyah, dengan mana bila sabit yang wajib, tentu yang mustahil itu ternafi. Dengan bahasa lain, apa yang sabit dengan wajib, tentulah di sebaliknya itu ternafi. Pandang pada kaedah berakal, sepatutnya belajar yang wajib, tak payah belajar ada hak mustahil. Tapi di atas bahayanya tak diberikan penjelasan yang mantap, yang jitu, yang padu, yang kemas dalam bab mustahil, dikhawatiri masih belum sah akidah kerana belum memahamkan sempadan yang mantap, yang kemas, yang padu, jitu dalam bab ketuhanan. Nanti ni kita nak bicara kepanjang umur nanti insya-Allah kita jumpa dalam bab Rasul, sama juga prinsip dia, yang mana takkan sempurna kenal yang wajib, melainkan kena kenal perkara yang mustahil. Prinsip lah. Macam mana kita belajar dalam konsep ibadat, bila kita dah faham rukun syarat, kena faham pula apa perkara yang membatalkan ibadat. Mesti kena faham. Bab Islam pun kita dah faham Islam, iman apa, kena faham juga apa dia munafik, kena faham apa yang menyebabkannya dia murtad, sama ada dari sudut intiqad, perkataan, perbuatan, supaya boleh jaga Islam iman tu. Kerana kalau duk faham Islam iman satu sudut tanpa melihat apa yang membatalkan dia, dikhawatiri kita tak memelihara perkara yang membatal, kerana kita hanya duk sibuk menjaga Islam dan iman pandang dari sudut definisi kita tengok tentu, kita tak jaga apa yang merosakkan dia. Yang tu kot bahasanya. Satu, atas bahayanya akidah jika tidak ada penjelasan yang detail dalam apa yang sepatutnya diiktikad. Nak tanzihkan, nak bersihkan, nyahkan daripada Allah Ta'ala apa tak sepatutnya, itu yang ulama wajibkan atas kita belajar. Setelah mengenal apa yang wajib, kena kenal pula apa yang mustahil. Apatah lagi kita tengok zaman kita lah ni, zaman yang penuh fitnah dan kecelaruan, khasnya dalam bab akidah. Berapa ramai manusia yang dia duk mengaku dia beriman, dia mengaku ahli sunnah wal jamaah, dia mengaku Tuhan dia Allah, Nabi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam masa yang sama dia tak faham apa sifat mustahil dalam bab ketuhanan. Dia boleh kata Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah duduk atas aras, Allah duduk turun naik untuk memberikan rahmat dia. 1/3 malam dia turun pula. Jangan tu dia mengaku dia beriman tu, dia mengaku dia ahli sunnah wal jamaah tu. Macam mana dalam bab Rasul, dia kata nama Rasul-Rasul ni sidik, amanah, tabligh, fatanah, tapi tak faham dalam bab mustahil tu betul-betul. Begitu ramai orang duk i'tiqad Nabi Adam keluar daripada syurga, Nabi Adam berdosa, sedangkan Nabi Adam dia Nabi Rasul maksum, mana ada dosa. Macam mana nak tanggung cerita supaya tak jadi berdosa tu? Kena mengaji. Tapi nak cerita di atas tak fahamnya akidah apa yang mustahil, walaupun duk faham sidik, amanah, tabligh, fatanah, tapi tak faham mantap sebaliknya, duk faham Nabi Adam berdosa. Ya.
Saya sebut tu sebagai contoh ya, benda yang akidah yang cukup mudah kan. Apa punca dia masalah macam ni? Kerana tak faham perkara mustahil dengan mantap. Tak faham elok-elok apa yang mustahilat tu, yang tak sepatutnya. Kalau dah faham sidik, amanah, tabligh, fatanah, sepatutnya dah clear dah. Jelas dah. Tapi rupanya kelabu lagi. Rupanya blur lagi. Masih belum jelas apa yang sepatutnya diselesaikan jika ada apa-apa kisah, perlakuan, tindakan, sejarah hidup yang berlaku pada Nabi-Nabi dan Rasul, khasnya atas bicara situ. Macam mana nak selesaikan supaya tak kita salahkan prinsip sidik, amanah, tabligh, fatanah dengan mengiktikadkan sebaliknya, ada menipu, ada khianat dengan buat dosa, buat benda makruh, ada yang disembunyikan, ada pula nampak macam kurangnya cerdik pada Nabi dan Rasul. Semua tu mesti dia selesaikan dia. Kalau saya sebut kat Nabi Adam lagi contoh, yang begitu ramai manusia dah iktikad Nabi Adam berdosa keluar daripada syurga. Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ummi. Macam mana nak faham ummi? Sabit, tak boleh nafi ummi. Tapi ummi itu taklah menafikan cerdiknya Nabi Rasul, masih dia adalah fatanah walaupun ummi. Mesti dapat penjelasan yang kemas dalam bab tu, mantap sungguh. Pasal jangan sampai nanti salah pula i'tikad, duk kata Nabi Muhammad bukanlah orang ummi. Masalah dia tu. Nisbah dia jadi rasul di kalangan ummi dan dia sendiri ummi. Dia lah memang sifat ummi itu sifat dia kan. Bila ummi itu sifat dia, taklah walaupun ummi menafikan cerdik. Macam mana nak faham? Macam mana nak selesaikan? Mesti selesaikan. Saya nak bagi itu contoh kenapa perlunya belajar sifat mustahil. Kalau kita tak faham nanti, kita contoh misalnya kat Nabi Rasul. Saya mulakan di situ. Dia kata Nabi Rasul ni sidik, amanah, tabligh, fatanah, tapi dalam masa yang sama dia ada perasaan menghina Nabi Rasul. Dia kata apa? Nabi dulu pun mak kapung duk main acah, main longkang, kecil-kecil pun tak kira keluar. Lepas tu dalam ramai-ramai tu orang taklah pilih siapa nak jadi Rasul ni. Dia tengok pilih Muhammad. Takkan cakap kat Nabi Rasul macam tu. Biadab tu, wajar tu. Tak ada adab dengan Nabi Rasul tu. Bahkan macam mana dia boleh kata, tambah pula dengan kata dia pun kecil-kecil orang biasa aja, mak kapau kan. Dengan rasa gitu. Allah Ta'ala ni tengok dalam ramai-ramai nak pilih. Dia bukan saja melibatkan salah akidah bab Rasul, kata mak kapau, melibatkan salah juga dalam bab ketuhanan. Pasal Allah Ta'ala duk tengok siapa nak jadi Rasul ni. Seolah-olah Allah Ta'ala jahil. Allah Ta'ala ni belum ada ilmu dia yang inkishaf, memahamkan yang nyata pada dia siapa nak jadi Rasul dia. Sedangkan kita belajar bab kalam qadim, mana? Kalamullah kalam qadim tak? Quran kalam qadim tak? Allah Ta'ala kata apa? Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Bila lagi kalam qadim tu? Azali lagi. Allah Ta'ala tahu tak siapa yang akan jadi Rasul, tahu tak? Nabi Muhammad yang akan diturunkan, wa innaka laminal mursalin, Allah Ta'ala tahu azali lagi tak? Takkanlah kecil-kecil orang Ta'ala tengok mana nak jadi Rasul ni, pilih-pilih, tengok-tengok, pilih hak ni, jadi Nabi Rasul. Subhanallah. Apa masalah ni? Tak faham sifat mustahil, tak faham elok-elok. Itu bab kerasulan. Bab Tuhan sama. Dia faham Allah ada, Allah Maha Kuasa. Cantik faham tu. Allah hidup, Allah menjadikan kita, dialah bersifat dengan rububiyah, dengan uluhiyah. Cantik tu. Tapi Allah ni, dia kata apa? Ada muka, Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah ada atas arah, Allah ada turun naik, nak beri rahmat dia. Masalah ni pasal dia tak faham sifat mustahilat. Tak faham sifat mustahilat. Bahkan dia isbat dia tak faham apa sepatutnya kena nafi. Pasal kita belajar dalam la ilaha illallah tu, prinsip ulama kita ajar, ambil faham apa dia? Nak faham la ilaha illallah ni supaya khususiat takhsis kan Allah tu sebagai ilah tu mula dengan la ilaha illallah.
Tak ada bersifat uluhiyah ni melainkan Allah. Lagi nak menunjukkan apa? Allah, sabit Allah yang dia bersifat uluhiyah, ada sifat ketuhanan. Siapa yang tak ada sifat ketuhanan ni? Makhluk takkan ada sifat uluhiyah sama sekali. Jadi mesti betulkan nafi dia, baru boleh isbatkan ke Allah Ta'ala. Nak nafi pun nak nafi apa? Nak nafikan sifat uluhiyah daripada makhluk. Makhluk takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Bak wujud, mana ada makhluk yang wajib wujud? Makhluk semua jaizul wujud, mumkinul wujud. Bahkan wujud pun wujud idafi. Wujud bukan wujud zati, wujud idafi. Pasal Allah lagi jadi. Allah memang wajibul wujud. Macam mana boleh tak wujud? Bahkan dia kidamul wujud, bahkan dia baqaul wujud. Okay, lalu macam tu ada bab kita dah belajar. Jadi asal nak sebut ialah kita punya prinsip belajar ni mesti betul nafi dan isbat tu. Satu, apa yang sepatutnya diisbat mesti diisbat, apa sepatutnya dinafi mesti dinafi. Hatta kita ni kalau perhati dan semak dan muhasabah sikit akidah kita, kita bab nak isbat Allah Ta'ala pun kadang masalah. Kita tak nafi Allah Ta'ala, tapi hati kita belum isbat Allah Ta'ala. Boleh faham? Saya cakap apa? Ni tak payah cerita orang lain ni. Tak payah cerita Wahabi apa, tak payah cerita tu. Tengok kita. Hati kita ni belum betul-betul isbat Allah Ta'ala. Kita tak nafi Allah Ta'ala, tapi kita tak isbat dia. Boleh faham? Saya cakap macam tu? Boleh? Memang kita 24 jam ke? Allah jadikan aku, Allah turunkan hujan, Allah hidupkan aku, Allah bagi aku melihat, Allah bagi mendengar, la ilaha illallah, Allah bagi rezeki, Allah selamatkan aku, Allah jadikan matahari, Allah jadikan siang, Allah jadikan malam. Oh, memang macam tu kan? Ada lah. Dia tak isbat tu, tak isbat tu. Kita taklah nafi Allah menjadikan semua tu, tapi hati kita ni dia tak hidup. Dia tak hidup, nak sebut macam mana? Dia tak sedar, tak full precaution, tak penuh rasa kesedaran kepada Allah yang Allah dialah ilah yang kita asyhadu kat dia. Kenapa saya sebut asyhadu ni? Asyhadu ni kalau asal kita tengok dalam bahasa Arab, dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni fi'il apa? Fi'il mudhari' dia menunjukkan hal dan mustaqbal. Ada fi'il nama fi'il madhi. Fi'il madhi ni past tense kan? Kalau hal mustaqbal ni, hal ni dia present tense, yang present lah ni kan? Jadi fi'il mudhari' dia menunjukkan present dan menunjukkan future. Jadi kita duk ke Allah Ta'ala ni sepatutnya asyhadu alla ilaha illallah dan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mesti dengan apa? Present, always present. Allah is my ilah. Allah who create me. Allah apa? I belong to him. Aku ni milik dia because he create me. I'm his creator. Betul ke? I'm his creation. Betul, sorry. Orang putih pun bodoh-bodoh merapu pula. He is my creator. I'm his creation. Tak present, tak sedar ke Allah Ta'ala. Tu maksud dia tak isbat dengan Allah Ta'ala. Tak isbat dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya sentiasa isbat dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Allah. Apa Allah? Allah yang jadikan aku, Allah yang hidup aku, Allah yang melihat aku, Allah yang kedekat aku, Allah bagi aku taat, Allah bagi jadi aku umat Nabi. Alhamdulillah. Sedar ya Allah bagi di mana? Alhamdulillah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan rahmat dia seronok kita. Seronok apa? Seronok kenal Allah bagi rahmat. Bukan seronok dengan nikmat, tapi seronok siapa pemberi nikmat. Tu ahli tauhid. Apa saya nak sebut ialah kita pun belum isbat. Kita belum present ke Allah Ta'ala dalam hati. Itu asyhadu, fi'il mudhari' tu. Dia seolah-olah kata I'm always witnessing that Allah is my creator. Allah is my ilah. Allah is my God. Macam itulah bahasa mudah ni.
Dia yang memiliki aku, dia yang menghidupkan aku. He give me life, and then I alive. La ilaha illallah. Patutnya dia bukan present tense tapi present continuous tense, always witnessing. Bahasa dia tu bahasa orang putih sikit lah kan. Bahasa Melayu ni macam mana? Tak boleh faham bahasa Arab, bahasa Melayu ni malang sikit lah. Siapa? Dia tak dapat kesedapan faham tu kan. Bahasa Melayu ni, aku naik saksi. Ni nampak naik saksi, naik tamimba. Duk nampak mengucap kalimah syahadah lah, ada faham tu. Dia tak boleh faham konten bahasa tu. Konten bahasa tu. Baik, jadi saya sebut ke sana pasal apa? Tu yang kita kena mengaji lagi, belajar lagi, faham lagi, latihan lagi, zikir lagi, selawat lagi, istighfar lagi, apa latihan yang para ulama kita ajar tu untuk kita buat supaya hati ini boleh sentiasa hidup pada Allah Ta'ala dengan sentiasa zikrullah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau kita tak boleh macam tu, maksudnya hati mati. Kasar sikit lah kan. Hatta jangan kata di luar sembahyang, dalam sembahyang pun hati mati. Allah, lemahnya kita. Yang itulah kita kena mengaku ke dia. Itu satu hal dalam perjalanan harian. Kita nak baca ni apa? Yang ni perjalanan ilmu pengetahuan. Ilmu kena ambil, teori mesti faham. Kalau dia ingat Allah pun duk zikir misalnya Allah, Allah, la ilaha illallah, duk rajin berzikir. Tapi akidah masuk parit, tak pakai. Walaupun dia nak mempertahankan ilmu hadis misalnya kan. Pasal orang duk kutuk kata Nabi hadis macam ni, hadis palsu. Dia pertahan ni hadis palsu, hadis maudhu'. Nak pertahankan kalam Rasulullah. Tapi masih yang sama dia i'tiqad Allah wal jisim. Dia muskil pula, dia kata apa? Dia kata tak masuk akal, kata dia. Makhluk ni dia ada tapi tak ada jisim. Kat Tuhan boleh pula, kata dia. Kat Allah boleh pula. Dia boleh cakap macam tu. Pelik, ada satu orang profesor tu, doktor tu, pensyarah universiti tu, pensyarah universiti perguruan pula tu, duk ngajar orang-orang yang bakal jadi guru tu. Habis sesat rakyat Malaysia pasal dia. Memang ramai orang sesat sebab dia, followers ramai. Konon nak pertahankan hadis, nak pertahankan Nabi Rasul, tak kucing apa? Bab ketuhanan dua masalah. Mesti ada masalahnya. Dan dipertahankan hadis pun ada pasal tu kan. Dia bab hadis pun pertahankan Rasulullah pun tak betul. Duk kata hidup sunnah, hidup sunnah, hidup sunnah. Sambut Maulid Rasul pun dia kata bid'ah. Bodoh apa? Sikit. Okey. Babaknya tu. Jadi asal nak sebut dan nak isbat tu. Nak isbat sungguh-sungguh, nak yakin sungguh-sungguh, nak sedar sungguh-sungguh. Kita dengan penuh hati dan perasaan ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. I'm always witnessing Allah is my God. Allah is ilah. And I'm always witnessing that the Prophet Muhammad SAW, he is Allah Ta'ala punya messenger. Untuk bila Allah Ta'ala messenger apa? I follow him. What he teach me. Macam mana boleh tahu? Nabi, para ulama' tutup guru apa yang dia ajar kat kita, bab akidahnya, bab fiqhnya, tasawufnya. Itu prinsip kita. Jadi asal kita nak bicara ni, kita nak belajar, walaupun kita dah belajar sifat wajib, yang mustahil kena tahu. Di atas prinsip tak akan sempurna kita buat sesuatu ibadat walaupun kita tahu rukun dan syarat jika tak mengenal apa benda yang membatalkan dia. Satu berapa ramai orang Islam tapi dia khotiri boleh jatuh Islam dia pasal dia tak faham apa benda boleh jadi murtad. Na'udzubillah. Berapa orang ramai orang sembahyang tapi dia tak tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Berapa ramai orang tak sedar bahawasanya sembahyang ni batal. Kadang simple lah, contoh kan, sembahyang pakai t-shirt, pakai seluar, apa tu? T-shirt pula biasalah, bukan tinggi panjang mana kan. Seluar pun londe bawah pusat, perut pula borai sikit, boh pilah contoh kan. Bideri tak apa, bila rokok mungkinlah tak nampak lah lagi lurah roti menggali tu kan, roti menggali kan. Itidal tak ada masalah. Bila sujud
nampak lurah hati berkali. Dia tak sedar. Pada dia khusyuk kan main lah sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rabbi firli warhamni. Nampak macam orang kata apa, merendah diri sungguhlah. Betul je apa, pungkok, lurah pungkok nampak ke orang. Sembahyang macam mana? Nak cerita apa ni, dia tak tahu apa benda yang boleh membatalkan dia. Sembahyang tengok hebat. 2 rakaat bagi salam naik lagi 2 rakaat, 2 salam bagi rakaat. Tapi sembahyang duk goyang. Alhamdulillah Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Sembahyang, baca Fatihah, nampak khusyuk, batal habis sembahyang. Banyak pergerakan. Dia tak tahu apa benda yang boleh membatalkan, merosakkan ibadat dia. Itu ibadat tau. Ni akidah. Satu kerana tengok hebat, bercakap akidah macam ni rupanya rosak akidah. Nampak nak perbetulkan orang ni tak faham hadis konon-konon macam ni. Dia tak faham bab Tuhan. Bab hadis pun dia tak faham. Bab Rasul pun dia tak faham. Macam mana nak tegakkan sunnah pun dia tak faham. Bid'ah pun dia tak faham macam mana. Konon nak perbetulkan orang tentang masalah fahaman bab hadis. Konon nak jadi sebagai nasirul hadis, nasirul Rasul, orang yang membantu Rasul, membela Rasul konon. Sikitlah sibuk konon-konon tu. Apa masalah dia? Tak faham apa benda yang mustahil. Media semasa pula support dia. Dia orang universiti macam kita ustaz pondok ni siapa tengok buat mulut ni. Orang pondok. Kalau pensyarah universiti cakap, padahal dia sebut sewil tu, yang dia cakap Allah berjisim, yang dia petikaikan, boleh pula. Dia kata Allah Ta'ala ada tak berjisim. Tu dia punya akidah macam mana? Tak ada pula masuk TV, bahas panggil, buat Google Meet ke apa, bahas tentang masalah tanzih Allah Ta'ala daripada makan. Tak ada sembah apa, selamba macam tak salah, macam betul lah apa yang dia cakap. Ini masalah je kita. Memang kita zaman kita ni fitnah macam-macam lah. Fitnah akidah, fitnah berlakulah keliling kita. Hadanallah ila siratal mustaqim. Kita punya kewajipan kena terus pondok, terus jalan, kitab terus baca, akidah mesti dipaham, ilmu mesti dihadam. Baik. Jadi sebahagian daripada yang kita kena faham adalah 20 yang mustahil. Yes, atas nama sifat ada 20 sifat. Baik, kemudian dia nak sebut sikit tentang ke-20 ni. Maka telah engkau ketahui bahawasanya keadaan segala yang mustahil 20. Yang ni dah sebut lah itu lagi. Kalau atas ringkas, yang tak mengira sifat manawiyah tu, jadi wajib 13, tentulah lawan dia 13. Macam mana pun dah maklum, dia kata lawan bagi ini adalah 20. Dan bagi yang wajib 20 itu sekaliannya sifat. Jadi wajib 20, mustahil 20. Semua tu sekalian sifat ni diperbuatkan atas kaul yang berkata dengan sabit ahwal. Sabitnya ahwal jamak bagi hal. Kita baru je pun juga bicara bab ni. Yang diperbuatkan dia maksudnya yang diperhitungkan, diperbicarakan, itu maksud diperbuat tu atas kaul atau pendapat yang berkata dengan bahawasanya segala sesuatu itu atas 4 bahagi. Yang ni kita bincang itu lah. Siapa tak dengar tak mengaji, tobat pergi mengaji lain lah. Pasal nak sebut tak asyak keliling kita ni, ada yang kata 4. Kalau sebut Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas syai' itu qadir. Syai' apa yang dipanggil syai' itu? Syai' itu dia ada maujud, ma'dum, atas kata 4 hal intibari. Sabit ahwal yang kata segala sesuatu tu bahasa Arab dia asya'. Syai' ni ada 4 tu pertamanya maujud. Maujud ni benda yang sah pandang akan dia dengan mata kepala.
Yang keduanya dipanggil makdum. Makdum ni ialah perkara yang tiada boleh ditakdirkan sekali-kali. Nak andaikan pun tak boleh, pasal dia mustahil akli, yang tak akan, is impossible, absolutely impossible. Tak akan boleh ada keberangkalian untuk adanya sama sekali, tak boleh diterima adanya, itulah dipanggil mustahil, impossible kan. Impossible tu, impossible pun impossible yang akli, takkan boleh berlaku sama sekali, sekalipun nisbah dengan kudrat iradat, kerana kudrat iradat tak takluk dengan bab mustahil. Ada bab kita dah belajar dah itu. Baik, yang ketiganya dipanggil dan ketiganya ahwal. Ahwal ni wasitah antara ada dan tiada. Ada tu ada pada zihin, tiada pandangan mata. Juga kita dah belajar. Saya tak urai apa benda dah lepas. Dan yang keempat dipanggil umur iktibariyah, yang tahqiq pada dirinya hanyalah sabit dalam zihin segala orang yang berakal jua. Siapa yang bercakap dia nak sebut iktibar mana, hanya ada sabit dalam zihin dia. Memang kat pandangan mata tak ada sama sekali, tapi akal tak boleh ditolak, dan dia sebut dan dia bicara tu di atas perkiraan dia, iktibar dia, nazariyah dia, di atas ra'iyah dia, maksudnya di atas ra'yi dia, di atas pandangan dia, iktibar yang dia sebut atas skop mana, bidang mana, view mana, angle mana dia bicara. Itu iktibari. Itu iktibari. Jadi kalau atas 20 ni, maksudnya atas bilang sifat manawiyah tu ada, tu yang 20. Pasal nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Dan maknawiyah tu adalah ahwal. Baik, dan jadi 20 ni bukan diperbuatkan dia atas yang berkata dengan bahawasanya segala sesuatu. Tu bahasa Melayu dia, Arab dia asya' syai' 3 tu pertamanya maujud, keduanya makdumat, ketiganya umur iktibariyah. Tengok dia sebut apa, seperti barang yang terdahulu kenyataannya. Betul tak? Apa betul? Saya sebut apa? Ada pelajaran, kena ingat. Ngaji kena jadi macam selut lembek kena balik batu. Plup. Plup. Pelan. Kalau dah itulah cerita ni, cerita lagi. Dah jumpa cerita lagi. Cerita lagi. Oh, bila nak habis kitab, bila nak cukup. Tu yang kitab dia ada uslub apa dia? Seperti barang yang telah terdahulu kenyataannya. Kita pun baru je bicara. Tu yang disiplin tambah kita duduk mengaji ni, tambah duduk belajar, duduk pondok macam mana? Tak faham, tanya. Lepas tu muzakarah, sambil-sambil duduk berjumpa, duduk berjemaah, duduk semayang, duduk mandi, sambil basuh kain. Contoh, sambil gotong royong, sambil masak, sambil cuci pinggan, sambil sapu sampah, sambil duduk vacuum, sambil apa? Sambil duduk bertukang, sambil duduk khidmat. Apa yang kita buat tu tak masa ada masalah, tanya, tengok siapa keliling kita, orang yang boleh dijadikan rujukan untuk kita nak jadikan tempat untuk selesai masalah. Muzakarah nak apa benda yang kita tak faham, tanya dia, itibari macam mana, hal macam mana, wujudi macam mana, apa yang adami apa dia, asyak tu macam mana, apa kaitan dengan asyak, kenapa nak bicara asyak ni. Sembang, tengok, insya-Allah lagi bertanya, lagi bincang, lagi sembang, lagi kita berkongsi-kongsi apa kefahaman yang dah ada tu, dia akan menyebabkan lagi besar kematangan kita dan kefahaman kita dalam bab tersebut. Wahia adadul 20 al-ula. Jadi dia nak sebut berlawan ni, yang kata 20 ni atas kita belajar yang wajib 20, dan 20 tu di atas pendapat Abu Mansur Maturidi yang mensabitkan ahwal, yang menghitung maknawiyah sebagai sifat asing selain daripada makni. Atas kaedah Abu Hasan Asy'ari, yang tu yang sahih, yang muktamad, 13. Tentulah sifat mustahil pada Allah Ta'ala adalah 13, bukan 20. Jadi kalau 20, 40, satu harus nanti jumpa insya-Allah, 41
Atas kaedah Abu Hasan Asy'ari 13 satu harus jadi 27. Cuma angka 27 ni kita dengar janggal, pelik. Pasal tak masyhur. Tapi dialah kaul muktamad. Dia yang asah akwal. Tapi yang masyhur, yang popular 20 satu harus 41. Dan saya dah sebut dah kenapa yang popular ni 20 kan? Pasal kita orang Melayu ada benda tak support kat kita nak faham macam mana. Orang Arab faham, orang yang cerdik pandai dalam bab ilmu dia faham, sebut ma'ani boleh faham maknawiyah. Kerana itulah ulama kita pilih pendapat yang kata kena bilang juga maknawiyah ni, pasal kecerdikan kita terbatas dalam bab memahamkan hubungan mulazamah berlaziman antara ma'ani dan maknawiyah tu. Kita Melayu saya dah sebut dah dengan contoh-contoh bahasa, kita punya pengkaedahan dan keupayaan kefahaman kita jauh berbeza dengan siapa yang boleh faham uslub dan kaedah yang ada dalam bahasa Inggeris, apatah lagi bahasa Arab yang disyarahkan oleh para ulama kita. Bahasa Melayu dia tak ada format linguistik, format bahasa macam mana kita dah bicara lepas, seperti mana telah terdahulu sebutannya. Saya pun nak guna macam tu juga. Jadi siapa yang ada miss tu, pergi tengok balik lah pelajaran. Nak muzakarah dengan saya pun tak apa, sambil-sambil makan apa ke, boleh je. Cuma kau ampar lah pula, kau segan. Tapi kalau ikut kaedah nak pandai ni, dia tak ada segan. Tanya. Tapi tanya bagi betul bab lah. Jangan tanya benda merepet. Saya sebut macam tu pasal ada orang macam tu. Mana budak tu? Ada. Oh. Tanya bagi betul lah. Bagi betul bab dia. Baik. Wahia adadul ishrin al-ula. Pasal macam nak kena jerit kuat sikit. Saya lah. Dengar tak? Bila dia hujan tu rasa macam nak jerit. Baca sikit insyaAllah. Wahia adadul ishrin al-ula. Baik, apa dia 20 ni? Yang sifat mustahil ni, iaitu segala lawan yang 20 terdahulu itu. Lawan dia. Bahasa lawan ni apa? Opposite dia. Opposite ni bahasa orang putih, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, lawan lah. Perkataan berlawan. Ada, lawan dia tiada. Bila sabit Allah ada, mustahil tiada. Itu je nak faham, bukan susah. Ada bab yang kena hurai, nanti hurai lah. Sedia, Allah kidam, sedia. Lawan sedia, baharu. Masuk baharu ni didahului oleh tiada. Sedia maksudnya tak ada awal. Tak ada awal. Kidam, kita dah belajar lah. Itulah maksud lawan. Yang ni pun jaga, ada juga orang ada PhD sampai dilantik jadi mufti. Bukan sekali tapi 2 kali. Tak faham tu dah, tak boleh tu. Dia kata apa? Apalah kata dia, puak-puak yang sifat 20 ni duk belajar. Ada lawan tak ada. Lah, punya bangang macam ni, bahasa Malaysia pun tak lulus. Saya duk sebut banyak kali dah bab tu kan. Tak lulus SPM apa? Bukan macam tu lah, bodoh. Bukan ada lawan jadi tak ada. Kuasa lawan dia lemah. Kuasa lawan jadi lemah. Bukan macam tu lah, bodoh. Tu ada PhD tu cakap macam tu. Tu pun adik-beradik kawan tadi je tak yang jadi pensyarah tu. Risau kita pasal orang-orang macam tu masuk TV 1, TV 2, TV 3, TV 9. Pula tu tak dimention kan, tak. Orang TV pun banyak yang tak reti dalam bab agama ni. Tambah ada pasien-pasien yang
Memang klip-klip dia, geng dia pula. Masuk dalam TV ya. Hancur habis. Jahanam habis akidah orang Islam. Mudah Allah Ta'ala selamat ni kata. Zaman kita ni, kita hidup zaman fitnah macam ni. Allah. Dan bila sebut fitnah ni, zaman belakang ni, dia fitnah dia sampai tahap macam mana? Dia akan sampai tahap orang yang betul ni sikit. Orang yang betul ni sikit. Macam mana Islam, Rasulullah pernah kata, ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam pernah datang dulu dagang, orang tak kenal mana hak dan batil. Dia akan balik juga sama juga, orang dah tak kenal dah mana hak dan batil. Oleh kerana orang ni jadi mufti, orang ni jadi ahli majlis fatwa, orang ni jadi dengan kerajaan, ada menteri, yang ni masuk TV, yang ni ada yang terkenal, ada populariti. Kita ni siapa pun tak tahu, contoh macam mana? Hak tu menang, followers pun ramai. Tambah pula duk berdebat, duk berkelahi pula. Kalah kita. Kita yang betul ni akan jadi kalah. Orang yang salah tu akan jadi betul. Zaman kita ni memang macam tu. Kalau saya tanya begini arak masalah tak? Judi masalah tak? Halal ke haram? Riba haram tak? Sepatutnya orang jadi menteri ni, dia kena kata macam mana? Saya akan susahkan orang yang ambil terlibat dengan riba. Saya akan susahkan orang yang duk keluar lah ni, duk bayar apa? Timah timah tu, arak yang nama timah tu. Saya akan susahkan siapa-siapa yang terlibat dengan daging kartel. Saya akan susahkan siapa yang terlibat dengan aktiviti pelacuran. Apa saya nak sebut, macam-macam, gay, LGBT. Saya akan susahkan siapa yang tak pergi sembahyang Jumaat. Saya akan susahkan siapa tak pergi sembahyang Jumaat. Saya akan susahkan siapa jadi Wahabi. Patutnya macam tu kan. Yang ni saya akan susahkan siapa tak vaksin. Pelik itu. Macam tu pelik dia, pelik. Ada Allah. Nak cerita apa? Nak cerita lawan tu. Jadi lawan dalam sifat 20 ni maksudnya apa yang sifat wajib atau mesti, opposite dia adalah mustahil. Itu je, simple aja. Dia susah-susah kan, dan dia momok-momok kan. Dia tak ada, lawan-lawan tak ada. Kuasa, lawan-lawan jadi lemah. Bodohnya. Tu pensyarah mufti tu. Jadi mufti tu. Bukan sekali, dua kali lah jadi mufti tu. Mufti mana habis semak Kalau ikut baran saya sebut je nama. Jagalah, hati-hati lah. Baik, contoh dia bagi ni. Yang pertama, lawan yang pertama lah. Bahkan soalan-soalan berlawan ni, soalan SPM pun ada kan. Kertas bahasa Malaysia pun ada, kertas bahasa Inggeris pun ada, kertas bahasa Arab pun ada kan. Hati, apa dia? Muradifan alikulli ma tahtahu khatun. Datangan kalimah seerti bagi perkataan-perkataan yang ada garisan di bawah dia. Perkataan seerti. Satu lagi pula ada soalan, datangkan perkataan-perkataan berlawan. Ada perkataan berlawan, bukan lawan. Jadi sebaliknya, bodoh. Bukan macam tu lah. Tu tadi tak lulus SPM, bahasa Malaysia tak lulus, bahasa Inggeris tak lulus, bahasa Arab tak lulus, tapi boleh jadi mufti, ada PhD. Beli kot. Bodoh betul lah tu. Nanti yang pertama lawan yang pertama, yang kedua lawan yang kedua lah. Begitulah atas tertib yang terdahulu. Siap. Itulah maksud kata yang mustahil tu lawan, did. Itu bahasa disebut tu, did. Baik, apa dia did ni? Dan bermula dikedaki dengan did di sini, diddun, diddun, diddani, adad.
Tu dia punya jamak dia, jamak taksir tu. Dikenaki dengan did di sini adalah semata-mata berlawan, bukan did yang dikenaki dengan dia oleh segala orang ilmu mantik. Jadi did ni dengan makna berlawan, bukan did yang did lawan dengan bentuk did. Pasal ada satu lagi berlawan yang nama dia lawan, bukan did tapi lawan naqid. Yang tu pun saya sebut betul kan, bukan dot, sorry, naqid. Ada did, naqid, naqdi. Mana apa saya baca ni. Jadi maksud did di sini semata-mata berlawan, bukan did yang dikendaki akan dia oleh orang mantik. Panjang tu kalau bicara tu. Ambil makna berlawan tu sudahlah. Nak tahu orang mantik bahas, orang yang tak mantiki bahas macam mana? Ngaji lain lah tu. Pasal nak faham antara did dengan naqid ni pun, saya bagi misal satu. Ada, tiada, lawan. Itu did betul. Tapi kalau hitam putih bukan did, itu naqid. Hitam merah pun lawan juga. Hitam merah boleh je, merah memang lawan hitam. Cuma hitam putih nampak macam dia punya lawan tu dalam skala yang besar lah kan, putih dengan hitam. Tapi merah masih lawan hitam, biru masih lawan hitam, coklat masih lawan hitam, aci tak hitam dia lawan hitam lah. Jadi maksudnya perkataan yang dia bukan lawan tu, yang tidak ada menengahi dia kan? Kalau yang tak ada menengahi antara dua berlawan, hak tu baru dipanggil did. Kalau ada yang menengahi dia, yang tu tak panggil did, atau dipanggil naqid. Boleh kot. Sekali lalu lah, tu yang tu ganji khas lah. Atas kita nak ambil mudah, ambil faham ni sekali lalu, tak faham mendalamnya tu apa dia? Ada sifat Allah Ta'ala, tiada, mustahil pada Allah Ta'ala tiada. Tiada ni tak layak langsung dibicarakan ke Allah Ta'ala. Allah kuasa, lawan dia lemah, tak munasabah langsung untuk dinisbah pada Allah Ta'ala. Itu faham tu lah, betul. Allah dia menjadikan makhluk apa? Tentulah berlainan sama sekali makhluk dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Lawan dia apa? Allah ada keserupaan makhluk, ada muka, ada tangan, ada mata, ada juzuk, ada anggota, ada naik, ada turun, duduk di aras. Gelinya tengkok dengar. Yang tu adalah did, lawan bagi mukhalafah lil hawadis. Ada bab yang ni jumpa, yang ni baru dia sebut secara asasnya prinsip berlawan tu. Tu dia sebut. Iaitu kata dia, did dalam ilmu mantik ni dua perkara yang maujud keduanya, lagi persalahan antara keduanya dalam sehabis-habis bersalahan. Dia adalah perkataan berlawanan. Istilah sehabis-habis bersalahan ni maksudnya dia berlawan yang tidak akan ada menengahi antara satu perkataan dengan siapa lawan dia, yang ada tiada, ada tengah-tengah. Mana ada? Mana ada antara ada dan tiada? Ada lawan dia tiada, tiada lawan dia ada. Tapi kalau contoh hitam lawan dia putih, merah boleh, kuning boleh, hijau boleh. Ada antara tu. Jadi nak panggil did ni dalam kaedah mantik, dia mesti adalah berlawanan yang sehabis-habis berlawanan, yang dengan mana tak akan ada sesuatu yang menengahi antara dua benda yang berlawan. Pandai bodoh, yang ni kurang cerdik, ada lagi. Memang pandai lawan dia bodoh, tapi ada juga dia bukan bodoh, dia kurang cerdik sikit. Dia sederhana. Ada sederhana, ada tahap. Kalau sebut dengan angka lah, dia bukan satu lawan dia 10, bahkan ada 9, ada 8, ada 7, ada 6 kalau dengan angka lah. Ada 5, ada 4, ada 3, ada 2, ada 1. Dia ada berlawanan yang bukan sebut ni berlawanan, tak ada dah menengahi antara dia.
Itu istilah dhid dalam ilmu mantik. Kalau contoh Allah melihat mustahil buta, berlawanlah tak? Mustahil buta. Kalau gitu, kalau buta mustahil, rabun macam mana? Buta sebelah, rabun jauh, rabun warna, kan buta warna, bukan buta, tu macam mana? Itu bukan dikenaki dalam bab ni. Kalau ikut, dia bukan dhid lah, melihat lawan dia buta, yang tu bukan dhid, yang tu nakid. Sikit dengan bahasa macam tu lah. Itu yang dia kata, maksud dhid di sini semata-mata berlawan, melihat lawan dia buta, cukup. Mustahil buta pada Allah Ta'ala. Kalau kata rabun, kelabu, contohlah kan, ada benda yang tertutup, ada benda yang tak nyata pada Allah Ta'ala, itu macam mana? Itu mana dia buta. Kalau melihat dengan mata, satu mata, dua mata, tiga mata, tu pun nama dia buta. Pasal apa? Pasal gunakan alat. Itu mustahil pada Allah Ta'ala. Itu termasuk dalam takrif buta. Pasal apa? Allah melihat sifat lihat, tak bicara apa alat dia melihat. Subhanallah, tak kena langsung nak sebut alat ataupun anggota, apa lagi nak sebut, panca indera. Subhanallah, subhanallah. Kalau menisbahkan Allah melihat dengan mata, tu nama dia buta. Allah melihat dengan ada bantuan cahaya, tu nama dia buta. Pasal Allah melihat inkishaf, kita dah belajar. Tu kita belajar dengan istilah yang lepas tu, dia faham tu, sedap tu. Tambah pula Allah Ta'ala melihat setiap yang mawujud. Allah sampai dia melihat warna, sampai dia melihat suara. Suara pun dia lihat. Pasal lihat dengan mana? Nyata. Okey. Jadi melihat lawan dia buta. Buta tu bukan dhid. Pasal dia bukan sehabis-habis. Tapi maksud di sini adalah lawan saja. Semata berlawan. Asal ta'rif dalam mantiki untuk nama dhid, dia adalah dua kalimah yang berlawanan sehabis-habis bersalahan. Yang memang dhid ni wujud, lawannya adam. Tu memang dhid. Dhid. Bersalahan tiada berhimpun keduanya. Dan dia tak boleh himpun. Kalau ada wujud, tentu tak ada adam. Ada adam, tak ada wujud. Kalau hitam putih, hitam lawan dia putih, boleh hitam pun tidak, putih pun tidak, merah. Boleh? Tapi ada dan tiada, tak boleh. Ada pun tak ada, tiada pun tiada. Boleh? Faham saya sebut apa tu? Kalau boleh faham tu, panjang ngaji ilmu mantik boleh faham lah tu. Panjang umur mengaji. Jadi kata dia tak boleh terimpun dan terkadang hilang keduanya. Terbit yang lain seperti, tengok contoh. Yang ni adalah yang bukan dhid, seperti putih dengan hitam. Dan bukan, disebut macam tu je. Jadi saya sebut dah tu kalau ikut. Putih lawan dia hitam. Impun dua-dua memang tak boleh. Tapi ternafi dua-dua boleh. Putih pun tidak, hitam pun tidak. Apa dia? Kuning. Boleh? Tapi wujud dengan adam, tak boleh. Yang tu ngaji lama sikit lah, untuk bagi faham betul-betul dhid nakid tu. Ngaji panjang sikit. Atas nak kedaki sini semata-mata berlawan. Dan bukan segala yang 20 ini sekaliannya. Dan bukanlah segala yang 20 ini sekaliannya dhid. Tak. Dalam 20 ni bukan dhid semua. Apa itu yang mana? Tak tahu, tak apalah. Lagi tahu susah pula. Yang ni yang kadang-kadang ada pengetahuan, lagi tak ada huraian, lagi bagus daripada bagi huraian. Bagi huraian lagi susah nak faham. Memang ada bab ilmu tuan-tuan, lagi kita mendalami dia lagi susah. Baik tak tahu, senang. Dia buat misal macam ni. Kita tengok demam, ini COVID ke tak COVID? Biar tak tahu tak apa, tak susah hati. Bila pergi cek swab positif, kena susah hati, kena kuarantin 14 hari. Sikit saya buat misal. Betul kan? Ada darah tinggi, tak ada darah tinggi. Ada darah tinggi? Tak ada. Betul.
Tu tengok macam nak pingsan ni. Macam nak pingsan ni. Cepat berdebar tak? Contohlah kan, tanya soalan ni. Ni ada macam darah tinggi ni. Macam mana? Kalau tak pergi cek, tak ada gaduh, tak sibuk pun. Tapi bila cek-cek tengok, betul lah. Hak bawah ni lagi tinggi daripada hak atas. Tu masalah tu kan. Tak faham budak apa benda bawah atas tu. Jadi nak sebut apa? Ada benda yang kita tak tahu lebih baik daripada kita tahu. Ada bab macam tu. Hatta dalam bab ilmu pengetahuan pun ada bab kadang bila terlalu halus sangat, baik kita tak tahu lagi baguslah daripada kita pergi perhalus sangat sampai lagi pening. Susah lah. Apa yang sepatutnya faham pun jadi tak faham. Matlamat nak dapat tauhid pun tak dapat tauhid, tu sakit kepala pasal tak faham istilah, tak faham date dengan nakid. Sikit gitu. Satu ulama-ulama kita kadang kalau disebah macam ni, yang ni memang khas orang mengaji. Satu hal tu yang dia ajar tauhid macam mana? Allah melihat, kita buta. Untuk ni melihat, Allah yang bagi kita melihat. Sudah. Boleh, itu boleh tauhid lah. Ni boleh melihat macam mana? La ilaha illallah. Bukan penglihatan aku, Allah yang bagi aku melihat. Bahkan aku ni, jasad aku Allah Ta'ala bagi jadi, mata aku Allah Ta'ala bagi jadi, kebolehan melihat ni pun anugerah daripada ilahi. La ilaha illallah. Itu tauhid. Tauhid lah tu. Kita nak dapat tu lah. Sekali pun tak faham kata melihat lawan dia buta, yang ni date ke nakid ke, bahkan dia sebenarnya nakid bukan date, pasal dia bukan benda berlawan sehabis-habis berlawan, bukanlah pasal kalau kita melihat lawan dia kalau ikut buta, bahkan rabun, kabur, terhijab, terdinding, rabun dekat, rabun jauh, buta warna, hak tu pun termasuk dalam lawan bagi melihat juga. Apa maksud tak payah sembang jauh-jauh lah. Ambil makna mudah itu. Penting tauhid mesti dapat. Apa dia? Tak ada apa yang ada kau boleh melihat melainkan Allah yang bagi. Jadi penglihatan ni bukan penglihatan aku, Allah yang bagi penglihatan ni amanah. Allah Ta'ala bagi kat aku, suruh aku jaga sementara ada atas muka bumi. Bumi tempat bercucuk tanam. Esok ambil hasil, aku salah tengok, wajib istighfar, minta ampun ke Allah. Ya Allah, ampunkan aku dah tengok benda salah. Itu. Rabbana zalamna anfusana. Ada bab je dah belajar bab tu. Begitulah kata dia, hanyalah setengahnya daripada 20 ni zid dengan makna begitu, dengan makna dia makna sehabis-habis, makna berlawan kan? Dan setengahnya pula bersamaan, sebelahnya bersamaan bagi nakid. Tu betul ya, dot tu. Saya ni kerana bab ni confuse sikit. Ziddun dan naqir betul dengan dot, bukan naqada, bukan naqdun. Naqir, ziddun, naqir. Dan setengahnya terlebih khusus daripada naqid, seperti barang yang lagi akan kau pandang atasnya insya-Allah. Jadi maksudnya kita akan jumpa nanti dalam dia duk syarah tu, menyambil tu nanti dia akan sebut yang ni adalah zid, yang ni adalah naqid, bahkan ni lagi khusus daripada naqid. Jadi kita tengok ni, jumpa ni insya-Allah. Kalau jumpa sambil-sambil tu, kalau boleh sebut saya sebut insya-Allah. Dia pun kata selagi akan engkau pandang. Yang ni lagi engkau akan pandang. Jadi bersabarlah nak jumpa bab tu insya-Allah. Kaedah kita mengaji memang macam ni. Ulama kita memang dia tak akan berhenti guna prinsip macam ni. Apa dia? Kalau ada benda dah belajar seperti mana telah tersebut yang demikian itu, dia mesti sebutnya. Kalau ada benda tak belajar lagi, benda tu agak panjang pembahasan dia akan sebut ke datang. Kita akan belajar perkara tu akan datang insya-Allah. Apa dia lawan ni bagi 20 ni? Wahiyal adamu. Situ dulu. Lawan yang pertama, Adam. Soal kalau ada. Pelajaran hari ni nak faham lawan bagi 20 tu, 20 ni atas kaul Abu Mansur Maturidi yang masyhur tu, atas kaul Abu Hasan Asy'ari yang tak mensabitkan ahwal,
lawan dia 13, pasal yang wajib dia 13. Itu. Okay, lalu ada perbincangan mengenai asya' ni 4 atau 3. Wujudi, adami, itibari, ataupun wujudi, adami, ahwal, itibari. Ada 4. Ada yang kata 3. Yang mutamad kalau ikut 3. 3. 4 atau yang masyhur. Satu kita dengar sifat 20. Dan maksud did masa mata-mata berlawan. Bukan did betul-betul did, pasal sebahagian daripada did dalam sifat 20 ni bukan did. Lawan dia sebenarnya adalah naqid, bahkan ada lagi khas pada naqid. Itu dia punya kesimpulan. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayyatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.